kita masuk bahagian 2 dalam penghayatan Asmaul Husna ke arah mencari keseronokan bekerja yang melahirkan kecemerlangan. Seronok saja tak cemerlang tak boleh juga, ya. Dia seronok dan cemerlang. Jadi kita pergi, saya mulakan dulu dengan yang saya sebut tadi. Kita masa diciptakan sudah dimasukkan sifat-sifat mulia yang melayakkan kita menjadi khalifah Allah. Sebab tu malaikat sujud ke Nabi Adam. Tetapi kita renungkan diri kita sekarang ni, di mana sifat tu? Kita diciptakan untuk bermaafan. Kenapa ada benci dan dendam? Kita diciptakan untuk rajin. Kenapa ada malas? Kita diciptakan untuk suci hati, positif. Kenapa kita suka berbuat sesuatu dengan orang? Persoalan-persoalan itu memerlukan kepada jawapan. Jadi inilah jawapan hasil daripada kajian ilmu Asmaul Husna, bahawa yang menghijab fitrah kita itu adalah hijab dosa. Dosa ini datang bukan sebab sengaja kita buat, kebanyakan daripada kejahilan. Dan juga ada orang ada ilmu tapi dia kalah dengan hawa nafsu dan ditipu oleh syaitan, dan dia tak tahu nak mencari kekuatan nak lawan syaitan. Jadi tiap-tiap hari, sebagai contohnya, balik kerja kita penat duduk depan TV. TV tu keluarlah iklan shampoo, rambut yang apa orang kata? Apa orang kata? Cantik lah, orang lelaki lah biasa ni contoh, duduk depan TV tengok rambut yang mengurai cantiknya dengan shampoo sebagainya. Itu dia masuk melalui mata, masuk ke hati, menjadi titik hitam, menambah tebal lagi hijab. Lepas tu mengumpat sana, mengumpat sini. Orang perempuan tu mengumpat macam mana? Dia balik masuk dapur, sambil dia goreng ikan, dia mengumpat suami dia. Manalah tak balik lagi ni, betul kat outstation ni. Buruk sangka mengumpat, masuk mana hati, jadi titik hitam, jadi hijab. Tiap-tiap hari bertambah-tambah tebal hijab. Dia sebenarnya istighfar tu, dia boleh buang hijab tu, tapi kita istighfar dengan lidah, tak menghayati istighfar. Sebab dia taubat tu, dia kena dengan hati. Lidah itu merangsang hati. Kalau istighfar dengan lidah je tak jadi. Jadi disebabkan kita tak tahu teknik dia, maka ini duduk kat sini menghalang, dipanggil menghijab, menghalang sifat-sifat Asmaul Husna untuk dikeluarkan, disahirkan. Maka bila ada halangan ni, nafsu dan syaitan dia akan datang. Sebab diri kita ni, kalau ini dominan, maka ini tak boleh dekat. Ni akan jadi, kita boleh kontrol. Yang ini dia akan jauh, dia tak boleh dekat. Masa syaitan dia minta dengan Allah izin, nak menggoda semua anak Nabi Adam. Allah kata boleh melalui melainkan satu jenis golongan, iaitu disebut golongan mukhlisin. Golongan mukhlisin ini dalam kitab Asmaul Husna, golongan yang menzahirkan sifat-sifat mulia yang Allah berikan. Maka inilah yang berlaku pada kita, yang lahirnya kelemahan manusia, kebinatangan dan kesyaitanan atas pengaruh nafsu amarah dan juga syaitan tadi. Tu yang ramai manusia ataupun pekerja-pekerja kat pejabat tu curi tulang lah, klaim 100 km jadi 120 km lah, macam-macam ni lah. Dan dia tengok macam mana kita nak, ni dia punya contoh dia. Contoh dia, bila kita sudah berhijab tadi, dia ada ilham fasik yang akan datang dalam suara hati kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua jenis ilham fasik, ilham taqwa. Kalau kita terhijab daripada sifat-sifat mulia, ilham fasik itu sangat kuat, kedengaran dan dominan. Dan apa yang berlaku sebagai contoh, prasangka negatif sama staf, kepentingan diri dan nafsu. Kita akan mempunyai prinsip-prinsip sebegini. Sedekah buat apa? Jadi aku miskin. Menolong orang, buang masa je lah, aku pun kerja banyak ke. Terus ni semua ilham
fasik yang akan masuk dan dominan dalam diri kita. Aku hebat, orang lain lemah. Kalau aku tak ada lah kat UUM ni, lingkuplah UUM ni. Tu kata-kata ya daripada ilham fasik ni. Jangan maafkan dia, biarkan orang susah, duit perlu walau apa cara pun. Ambil rasuah semudah-mudahnya ya. Jadi ni kesan. Jadi macam mana kita nak menyelesaikan masalah tu? Nak membuka hijab tu. Jadi kita membuat kajian dan telah pun dieksperimenkan dan banyak testimoni dah ya, sebab tu kita boleh buat kursus ni ya. Dan iaitu kita namakan mencapai kecemerlangan dan keseronokan. Sebab orang tajuk saya keseronokan, dia automatik sebenarnya. Bila cemerlang, seronok ya. Keseronokan bekerja melalui kecerdasan spiritual berdasarkan Asmaul Husna ya. Jadi kita tengok lagi. Sorry, dia dah lari sikit. Teknik dia ialah daripada dalam keluar ya, macam kita cerita tadi, daripada suara hati kita sendiri yang mengatakan kamu ni kena buat 5S, kena kemah bersih semua ni. Tak payahlah mari campaign 5S. Nanti minggu depan ada auditor 5S nak buat apa, nak audit untuk certification 5S. Barulah semua pengalaman. Itu namanya extrinsic motivation. Dia datang dari luar dengan enforcement, dengan peraturan, dengan deadline dan sebagainya, merimaskan, membosankan, paksaan demi paksaan. Dia ada cara yang lebih seronok bekerja, iaitu melalui internal push. Dia panggil intrinsic motivation, daripada dalam bentuk suara hati atau dikatakan ilham yang kita dengar. Kemahlah ya, bila kan nak kemah ni, tension tengok bilik ni, tak ada orang pun sebenarnya menegur kita, belum pun deadline 5S pun ya, tapi desakan-desakan daripada dalam itulah yang membuatkan kita tak senang duduk dan kita akan buat kerja. Lepas tu kita akan diberi hadiah ketenangan dan kedamaian. Jadi kita pergi lebih mendalam lagi, sebab kita menggunakan teknik spiritual. Jadi kita kena tahu apa definisi spiritual intelligence dalam Islam. Sebab orang Barat pun ada buat definisi spiritual juga, macam-macam definisi dia ya, tetapi dia ke arah menjauh daripada Allah. Dan penyakit spiritual intelligence daripada Western, penyakit dia akan menjadi kita cemerlang juga bekerja, tapi penyakit dia akan pergi kepada hebat diri dan ego diri. Tak kena Allah, tak kena yang aku ni dikurniakan oleh Allah ilmu, Allah yang alim, yang hakim, yang rasyid. Yang dia kena ialah aku ni hebat, ilmu daripada ilmu aku ya. Jadi kita akan pergi lebih teruk lagi sebenarnya. Jadi kita membuat sedikit definisi sebagai panduan saja ya. Ni kalau nak tanya ni daripada hadis mana, ayat Quran mana, saya surrender lah kan. Tapi kalau nak kata ni haram, ni bertentangan dengan Islam, boleh beritahu saya buang slide ni ya. Tapi setakat hari ni tak ada siapa lagi yang boleh menyatakan demikian ya. Jadi kadang-kadang kita terlalu takut untuk membuat beberapa model kita. Cara explain dia sebenarnya memudahkan je. Dia buat step-step tu sebenarnya satu mekanisme memudahkan penghayatan ya. Dan kita digunakan akal dan petunjuk oleh Allah, kita boleh buat selagi dia duduk dalam ruang lingkup syariat ya. Jadi sebab apa? Sebab orang Barat sewenang-wenangnya membuat model, membuat ideologi, membuat definisi, dan kita, we are using that. Kita guna Stephen Covey punya 7 Good Habits. Islam mempunyai 99 Good Habits. Ada kat luar buku 99 ya, sifat mulia berasaskan Asmaul Husna. Tu nak diinternasionalkan, to replace the 7 Good Habits daripada Stephen Covey. Sebab kita miskin buku-buku rujukan, kita tak ada orang nak menulis. Jadi definisinya mudah saja. Seseorang dikatakan mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi. Saya sebenarnya tak boleh duduk tinggi. Apabila ia dapat merasai kedekatan dengan Allah, makin rasa dekat Allah, makin tinggi SQ. IQ SPM 10A lebih tinggi daripada SPM 5E. Markah pelajar 89 dengan 79, IQ lebih tinggi. SQ nak ukur macam mana? Ukuran dia rasa dekat dengan Allah. Nak ukur rasa dekat dengan Allah, petunjuk dia kat bawah ni. Dia akan menghasilkan ketaatan, pengabdian dan kepatuhan ikhlas mata-mata kepada Allah, dan menjadikan seseorang itu cemerlang,
dalam setiap aspek kehidupan dengan menggunakan daya spiritual. Dia ada energi spiritual yang saya akan terangkan. Dan kalau kita jadi pekerja, pekerja cemerlang. Jadi ibu, ibu cemerlang. Jadi suami, suami cemerlang. Jadi anak-anak cemerlang. Jadi hamba Allah yang cemerlang. Jadi umat Nabi yang cemerlang. Dan memposisikan kedudukan Allah dan kedudukannya dan makhluk di tempat yang selayaknya yang akan menghasilkan ketaatan tadi. Orang yang SQ tinggi, contoh dia macam ni. Orang SQ tinggi, yang saya cerita dalam sujud tadi, dia mampu menyatakan, aku rendah ya Allah, yang tinggi itu engkau yang ahli yang ahli. Makin rendah kita meletak diri kita di sisi Allah, makin tinggi SQ. Dia terbalik. Terbalik. Makin dimuliakan oleh Allah orang yang meletakkan diri dia kepada keldil hina fakir, ya, dan mengistihar yang bahawa yang besar itu, yang maha besar, yang layak dibesar-besar itu Allah yang kabir. Dia ada biasa digabung yang mutakabir. Kita ini hina, tahu letak diri kita di tempat yang selayaknya, reposition ourselves, ya, sebab selama ni kita dibimbing oleh orang barat, ya, aku hebat, aku boleh, ya. Jadi kita lupa yang kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nanti sekarang ni kita nak reset balik mind kita. Tak, aku tak hebat. Yang hebat siapa? Allah. Aku alat Allah. Allah adakan kehebatannya melalui diriku, bukan diriku yang hebat, ya. Nak kena konsep tu dibetulkan balik. Aku hina, yang mulia itu Allah yang karim. Aku dimuliakan kerana dikurniakan kemuliaan Allah yang karim. Aku fakir, yang kaya itu Allah yang ghani, yang muhni, yang maha kaya lagi maha beri kekayaan. Pada zahirnya nampak bawa kereta Mercedes, rumah besar, tetapi semua itu pinjaman daripada Allah yang ghani, yang muhni. Sampai masa Tuhan dia akan ambil balik, ya. Jadi orang yang SQ tinggi, dia sentiasa dalam keadaan sedar diri dia. Walaupun dia hidup dalam kemewahan, dia adalah pegang jawatan yang tinggi, walaupun dia dimuliakan, dia ada gelaran datuk dan sebagainya, tetapi jiwanya, jiwa rendah kerja hina fakir. Itu orang SQ tinggi. Tidak ada kesombongan, ketakburan, rasa kemuliaan, kehebatan diri. Tak ada. Hatinya duduk dalam keadaan begini. Itu adalah orang yang SQ tinggi. Dan kita nak tengok apa daya spiritual dia. Dia menggunakan daya spiritual. Orang yang SQ tinggi menggunakan daya spiritual daripada Allah, bukan daya hebat diri dia ataupun daya orang lain, pertolongan orang lain sebagainya. Daya spiritual adalah satu keupayaan menggunakan daya atau energi spiritual yang dicipta oleh Allah yang berada dalam diri seorang insan untuk pengabdian kepada Allah dan meneruskan perjuangan Allah SAW. Kita, bila saya sebut macam ni, kita duduk di jabatan mana-mana pun, kita kena link dengan perjuangan Rasul. Kalau tidak, sia-sia lah kita. Kalau kita bekerja dekat kilang Arab, kita kena berhenti hari ini juga, sebab dia tak bertepatan dengan perjuangan Rasul. Kita bekerja tempat judi, tak bertepatan. Kita bekerja di hotel yang ada pun memaksiat kat situ, tak bertepatan. Tak boleh masuk spiritual intelligence. Jadi kalau kita bekerja dekat universiti, kita kena linkkan di mana sebenarnya kita menyumbang kepada kebaikan ummah. Jadi, dan saya nak tunjukkan orang barat juga membuat definisi SQ. Jadi contohnya ini penulis dan nasional Ayah Masyarakat kata SQ adalah kecerdasan untuk menghadapi, memecahkan masalah dengan cara mencari makna dan nilai yang akan menempatkan perilaku hidup manusia dalam konteks yang lebih luas. Maksud umumnya ialah duit bukan segala-galanya. Dia mencari suatu makna di sebalik apa yang berlaku. Jadi sekarang nak melihat mata hati sebenarnya, tapi sebab mata hati dia tidak ada cahaya dari Allah, maka dia tetap sesat. Maka Stephen Covey lagi, arwah lah, ingatkan tak mati kan, punya mati juga. Spiritual intelligence is the central and most fundamental of all the intelligences because it becomes the source of guidance for the others. Stephen Covey ni orang tak beriman. Dia cakap dalam ni ada source of guidance, ada petunjuk dalam ni.
yang disebut kalau dalam Asmaul Husna ialah suara hati daripada ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu tak sesat, itu ada ayat Quran, tapi orang ampai je ayat tu. Jadi memudahkan saya buat model, Asperg model. Model ni menyatakan bahawa 5 or less than 5% kita setakat ini menggunakan hanya minda sedar, tanpa ingat kepada Allah, tanpa sebut nama Allah. We are utilizing only 5% at most. Walaupun kita 17 ASPM, walaupun kita dapat jadi profesor emeritus, Nobel laureates, only 5%. Kebijaksanaan seorang manusia dicipta oleh Allah. There's another 95% dekat bawah ini yang menggunakan teknik lain. Teknik dia apa? Get connected to the divine power. Sebab di sini adalah keluar biasaan. Contohnya, dia menggunakan teknik sebelum tu saya nak terangkan teknik dia. Teknik dia ialah sorry, ini yang tak berzikir, bukan berfikir. Ini berfikir ni maksud dia bertafakur yang dalam Quran, Quran. Teknik dia menggunakan minda luar sedar, iaitu berzikir, merenung, menganalisa, merasai melalui jiwa. Ini melalui otak. Berfikir melalui otak, ini berfikir melalui hati. Jadi dia syarat dia mesti get connected to Allah. Jadi salah satu teknik nak get connected to Allah, sebab Allah tu sumber segala sifat-sifat atau energi yang kita perlukan. Maka kita kena get connected to Allah. Once we get connected, hati itu yang berhubungan dengan Allah. Iman itu di hati. Hati mengenal Allah, bukan akal. Maka once kita get connected to the divine power, kuasa ketuhanan, the energy will flow to our hearts. Energi itu akan mengalir ke dalam hati kita. Sebagai contoh, bila teknik dia senang menyeru, tetapi seru bukan sebarang seru. Menyeru, memanggil nama Allah dengan bermakrifat. Ya Aziz, Ya Qawi, Ya Matin, Engkau yang maha perkasa, maha kuat lagi maha teguh. Seluruh keperkasaan, kekuatan, keteguhan di alam warna ini milikmu ya Allah. Aku hamba-Mu yang lemah. Itu tanda bermakrifat. Kenal Allah, kenal diri. Maka aku memohon sedikit kekuatan-Mu ya Allah. Maka bila kita get connected dengan cara memanggil Allah, maka the energy will flow in. Kesannya kita mendapat kekuatan ketahanan jiwa luar biasa. Gagal, no problem. Take it as a lesson learned. Failures is a stepping stone for a success. Itu semua prinsip-prinsip orang yang kuat jiwanya. Orang yang lemah, tak ada, berhenti kerja, tak boleh buat dah. Bisnes sekali rugi, tutup kedai lah. Memang tak boleh berjaya dah. Sebab apa? Tidak ada kekuatan. Jadi untuk menggunakan another 95% of the intelligence yang disebut spiritual intelligence tadi, yang akan menghasilkan keluar biasaan dalam tindakan-tindakan kita dan pemikiran kita, kita mesti connect ourselves to the yang maha luar biasa. Jadi senang je cerita, sebut je. Nak dapat kesabaran luar biasa, sebut nama yang sabur. Tetapi renungkan siapa dia yang sabur tu ketika kamu menyebutnya. Engkau maha sabar ya Allah. Apa pun kerana hamba-Mu, Kau tetap sabar. Kau menangguh-nangguh balasan dan hukuman hamba-Mu, menunggu dia bertaubat. Buatlah sedikit renungan. Yang ni nak belajar kena 2 hari gusur. Sehari tak cukup. Kejujuran, ramai orang tak ada energi untuk jujur. Tak ada bos, hilang kejujuran. Tak ada orang tengok, hilang kejujuran. Tidak ada energi daripada dalam untuk jujur. Maka energinya ada pada nama Yang Mukmin, yang maha jujur, yang maha memberi keimanan, yang maha memberi keamanan. Dia ada beberapa makna. Kita seru namanya sambil kita mengenal akan kehebatannya dan kita memohon sifat itu. Sedikit sifat itu. Ya Kudus Ya Jadi, energi untuk keikhlasan dan fikiran positif. Ya Fattah, energi keterbukaan. Semua yang tertutup, Allah Ya Fattah boleh buka. Nak membuka suatu halangan mesti ada energi.
boleh membuka dengan kekuatan luar biasa. Inovasi kreativiti dia datang dari energi yang Khalik yang Bari yang Musawwir. Lihat Allah yang Khalik yang Bari yang Musawwir mencipta planet-planet, bulan, bintang, matahari. Lihat di dalam laut dia mencipta berbagai jenis ikan dan binatang. Lihat di hutan sana. Itulah dia daya reka cipta, daya reka bentuk, daya kreativitinya. Tak bolehkah kita minta sikit lagi dia? Kan dia maha mereka bentuk, dia maha kreatif. Alam ini tengok bagaimana keadaannya. Maka orang yang mengenal akan kehebatan Allah, dia datang bersadar kepada Allah. Ya Khalik ya Bari yang Musawwir, hamba ini buntu ya Allah, nak buat KIK tak tahu. Kena paksa buat KIK. Tapi tak ada idea. Ya, senang aja. Zikir ya Khalik ya Bari yang Musawwir. Ya, tapi orang tanya saya berapa kali zikir? Terulanglah banyak kali mana pun, asalkan zikir itu yakin. Jadi akhirnya saya biasa mengemukakan, ya, ketuklah hatimu yang tidak yakin itu dengan ketukan zikrullah. Kalau peringkat awal tak yakin yang Allah tu, ya Khalik ya Bari yang Musawwir boleh bagi kita kreativiti, ketuklah hatimu 40 kali. Ketuk, ya Allah ya Khalik ya Bari yang Musawwir, Kaulah yang maha mencipta, yang maha mereka bentuk. Tak yakin lagi, ya Allah ya Khalik ya Bari yang Musawwir 40 kali, tak yakin lagi 100 kali. Hati yang tak yakin Allah memang tetap macam tu. Problemnya kita, Allah itu seperti pesangkaan hamba terhadapnya. Kamu sangka dia boleh memberi kamu kreativiti, dia beri. Kamu sangka dia tak boleh, kamu nak cari pakar daripada Australia, pakar daripada United States, pakar daripada England, pakar daripada ni, silakan. Kamu nak mencari pemenang-pemenang KIK yang sangat kreatif itu, silakan. Pasti kamu tak akan dapat, kerana dialah sumber kreativiti. Yang paling yang kudus 5S, bukan daripada Jepun 5S, daripada yang paling yang kudus, yang maha mengemas, yang maha mengatur, yang maha bersih. Untuk taat memerlukan energi Yasami, yang maha mendengar. Untuk semangat memerlukan energi yang Ba'is, yang maha membakar semangat. Lepas bangun tidur, pagi nak datang kerja, tak bersemangat ni, ya Allah ya Ba'is, bakarkan semangatku ya Allah. Aku tak ada semangat ya Allah. Zikirlah banyak-banyak namanya Ba'is ni. Team spirit, tak payah pergi berakit, naik gunung, besok payah. Balik mengumpat juga sama-sama kita. Tikam juga dari belakang. Senang je. Sebelum masuk office, ya Rahman, ya Rahim, ya Jami', bayangkan ni ada 10 orang staf kat pejabat kita. Bayangkan muka seorang-seorang ni. Bayangkan ada tali yang mengikat hati-hati kita. Sambil lidah berzikir, ya Rahman, ya Rahim, ya Jami', satukan hatiku dengan dia. Cukup mudah. Allah akan keluarkan aura energi kasih sayang. Yang Alim, yang Hakim, yang Rashid, kebijaksanaan luar biasa. Bukan SPM menjadi orang tu bijak. Bukan dia dapat PhD menjadi dia bijak. Tetapi Allah yang Alim, yang Hakim, yang Rashid lah yang memberi dia kebijaksanaan. Di antara ciri orang yang bijak di sisi Allah, dia adalah orang yang selalu ingat mati. Orang yang tak menangguh amal ibadat, persiapan akhirat. Ada orang yang tinggi hebat akademiknya, besar jawatannya, hidupnya ditipu oleh dunia. Dia menjadi abdi kepada dunia. Tak cukup satu rumah, beli 2 rumah sebagainya. Yang saya sebut tadi, rumah ke akhirat tu yang dikekal abadi tu tak dibiarkan. Rumah yang dia nak tinggal ni, siang malam bekerja ni, kejap lagi tinggal. Cerdik ke tak cerdik? Ya, jadi itu dia panggil orang arif, golongan arifin. Ya, golongan arifin, dia bekerja, dia tak nak ambil upah hari ni, dia nak simpan ke akhirat semua. Ya, tak apa dapat sikit upah hari ni. Ya, tak apalah gaji tak naik pun, pangkat tak naik pun, asalkan diberi izin untuk sujud rukuk pada Allah, diberi izin untuk melakukan kebaikan, diberi izin untuk beramal soleh. Cukuplah. Diberi izin lagi hidayah Allah. Cukuplah. Itu orang bijak. Ya. Jadi ini semua adalah energi-energi yang orang tak sedar diperlukan. Ini dia 99 energi yang diperlukan untuk menjadi pekerja yang cemerlang. Okay, saya skip ni sebab saya senang nak duduk yang ni. Okay. This is a 3-month step. Ya, ini gabungan daripada proses transformasi diri Imam Ghazali.
at least 3 months, tetapi not necessary 3 months. Kalau kita fokus, khusyuk, ya, kita bersungguh buat, kita boleh dapat less than 3 months, ya. Jadi proses saya namakan, kadang-kadang saya panggil proses mengkelorok hati, ya. Sebab nak amal yang tadi tu, saya reverse balik, nak dapat ni keyakinan ni, hati ni kena diproses, ya. Kalau tidak, kita tak yakin, kita tak seronok nak zikir, buat apa zikir ni, bahaya tak tidak lah. Ya. Jadi dia kena buat ni dulu. Yang pertama, penyucian jiwa, kerana jiwa ada kotoran membina hijab, ya. Kotoran menyebabkan malas nak sujud, malas nak bersedekah, malas nak tolong orang, ya. Jadi zikir yang afu, ya ghafar, ya tawab, ya kudus, ya jalil, teknik dia mudah saja. Kita fahamkan erti setiap nama ini sambil mengenal sifat Allah, ya. Dia jadi dekat luar sana ada buku 99 Kecerdasan Asmaul Husna yang biru, tulisan Sulaiman Al-Qayyumi. Itu buku rujukan saya pertama 5 tahun yang lalu. Saya mula belajar Asmaul Husna dari kitab tu. Lepas tu saya cari guru, beberapa orang ustaz, dan selebihnya biasa saya dapat ilmu ni waktu tahajud malam dan waktu saya ceramah, ya. Jadi kita map je, ya Allah maafkanku, ampunkanku, terima taubatku, maafkanku. Dia adalah nama yang afu, yang maha pemaaf. Ampunkanku, namanya ya Ghafar, yang maha pengampun. Tapi kena kenal ya Ghafar ni sifatnya bagaimana. Dalam kitab itu terangkan, yang saya sebut dalam lafaz saya tadi, bicara hati, bawalah dosa setinggi gunung. Allah ya Ghafar sifatnya besar mana dosa, banyak mana dosa, seluas buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, dia boleh ampunkan begitu saja. Hebatnya dia. Kalau orang tak kenal dia, orang akan rasa aku ni kotor, macam mana aku nak minta ampun ke Allah ni, banyaknya dosa aku ni. Dia berburuk sangka dengan Allah, dan akhirnya dia kekal dalam keadaan berdosa. Kerana hukuman Allah, kamu berburuk sangka dengan Allah, kamu putus asa dengan rahmat Allah, keampunan Allah. Maka terimalah taubatku, Allah yang maha menerima taubat. Ni semua nama-nama ini, dia maksud dia maha. Maha tu di luar daripada jangkauan akal untuk memikirkan. Jadi kita hari ini dia beri ilmu sikit je. Yang sebenar-benar kita tak tahu, tak kenal Allah ni, melainkan diperkenalkan kepada kita. Yang kudus, jernih, bersihkan, yang maha suci. Kita boleh gunakan sucikan, bersihkan, ya jalil, yang maha jernih, dan jernihkan hatiku daripada apa? 3 jenis kotoran paling kurang ada dalam hati kita. Pertama, penyakit hati. Kedua, karat dosa. Ketiga, berhala-berhala dunia dan manusia. Sebutlah satu-satu. Kita sendiri tahu apa yang ada dalam hati kita ni. Apa yang menjadi penghalang kita nak pergi dekat dengan Allah, apa yang menjadi penghalang kita nak ikhlas. Kita tahu semua penyakit kita. Kita sebutlah satu-satu kat sini, ya. Amalkan ini selepas tiap kali solat dalam masa 3 bulan. InsyaAllah dia seumpama mengkelorok hati. Ramai wadah amal ni sebenarnya tak sampai 3 bulan dah tersukur rahmat Allah, hilang. Tengok duit macam daun kayu tu. Lepas 3 bulan saya amal, saya tengok duit, tak sayang kat duit langsung, tak sayang sikit pun kat duit, dan tak takut pun tak ada duit. Bukan saya nak bangga diri, saya nak cerita kesan, saya nak suruh orang amal, ya. Tapi yang ajaibnya, saya akan, bila saya nak guna duit, biasanya duit saya nak guna duit rumah nak yatim tak cukup duit, rumah warga emas tak cukup duit, rumah projek NGO saya tak cukup duit saya lah keluar. Saya akan dicocok, saya tak tengok balance, dan saya tak nak risau ada duit tak ada duit, saya cocok, ya. Kalau saya memang agenda Allah agendakan, Allah yang agenda saya, duit saya kena keluar, dan sesungguhnya duit dia juga pasti ada duit, ya. Sebab ingat dalam kisah Rabi' Antuk Adabiah, kamu bagi 1, Allah balas 10. Kamu keluar RM10, Allah bagi RM100 pun ganti. Tapi orang tak yakin, ya. Tapi saya yakin 200%, 1000% saya yakin, ya. Jadi kemudian yang pertama, bila kita dah buat ni, kalaulah kemewahan hidup kita itu kotorannya dalam hati kita, Allah ambil kemewahan. Macam saya orang ambil macam-macam cara tengok. Duit kita dia boleh sakit, habis ke hospital, tu dia cuci lah. Kita ada kereta mewah tu duduk di hati kita, bangga je masa bawa, accident, tak boleh baiki lah, dia ambil lah. Macam-macam cara dia akan ambil.
Jangan takut. Ni semua menyucikan segala kotoran. Kalau tak cuci atas dunia ni, seperti saya sebut tadi, bimbang dibasuh dengan bakar api neraka, takkan sanggup kita. Tak apa atas dunia ni. Bila sudah bersih ini, akan terzahir keluar fitrah. Hadiahnya adalah sebuah ketenangan, kebahagiaan, kedamaian yang tidak ada nilai wang ringgit. Nak cerita pun tak boleh, tapi kena buat dulu. Kemudian ya Nur ya Hadi, pancarkan cahaya petunjukmu dalam hatiku. Gelap hati, kita tertukar intan dan kaca. Akhirat tu intan, sedekah tu intan, wakaf tu intan. Dunia itu kemewahan semua itu kaca. Tapi kita nampak terbalik. Kita nampak kemewahan dunia semua tu adalah permata. Kita nampak wakaf tu, sedekah tu seumpama kaca. Tak nak buat rugi, tak ada nilai. Sebab apa? Gelap, tak ada cahaya. Maka zikir banyak-banyak di dalam hati. Pancarkan cahaya petunjukmu dalam hatiku. Ketika terpancar cahayamu Allah, jelas dan teranglah yang benar dan yang batil. Kalau kita baca satu kitab tasawuf yang masyhur, iaitu kitab Al-Hikam, dia kata yang ada terpancar adalah cahaya syaitan. Syaitan ni mari dia macam cahaya juga, cahaya kepalsuan. Kita rasa betul kan kita buat ni? Rugilah kamu buat ni, kamu tak capai KPI, tak naik pangkat ni, kau naik pangkat buat ni, buat ni semua ni. Betul lah kita rasa tu. Betul lah kita rasa. Rupanya itu adalah cahaya syaitan, tipu daya. Jangan buat. Tak boleh masuk dalam pangkat pun. Buang masa je. Kalau saya ceramah-ceramah, saya tak masuk dalam KPI saya bidang IT. Kalau saya pergi konsultan IT baru masuk, buat research IT baru masuk, ceramah-ceramah ni tak masuk. Tapi apa saya peduli, bos saya Allah. Alhamdulillah, nak chancellor dia tak pernah nak menghalang saya. Dan dia tahu aktiviti saya. Tetapi yang dia tahu, kerja saya beres ke office. Saya biasa seminggu 4 hari tak ada office. Saya lagi jadi office. Dan saya tak ada duduk bilik pengarah tu, sebab bilik tu penuh dengan kemewahan dan saya panas. Saya lebih suka duduk kat library. Nak jumpa saya, mari kat library. Aura buku, aura ilmu ada. Jadi, tapi pertolongan Allah, intan subah yang suka sampai tak dramaku. Zikirkan, wiridkan ayat tu. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan membereskan urusan kamu. Staf saya, kalau saya tak ada, Dr. Wan, jangan bimbang, kami beres semua kerja. Kalau ada masalah, nanti kami email. Yang mana kami boleh settle, kami settle. Saya punya timbalan yang sangat bagus. Tiap-tiap minggu buat turun kuasa. Mana boleh cik Roslan, termasuk Roslan, saya kena pergi ni handle bengkel M-Tone ni, saya kena pergi KPT, kementerian, saya kena pergi ni sebagainya. Saya ceramah-ceramah ni sesekali lah, biasa ceramah Sabtu Ahad. Tak ada masalah. Okay, no problem, don't worry. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahab, Ya Karim. Kamu menolong agama Allah, kerjamu beres. Jangan pentingkan diri sendiri. Cahaya, tahu memilih yang mana yang kamu perlu kejar. Ya Fatah, buka hijab antara aku dan engkau ya Allah. Aku tak dapat merasai kau dekat, sebab tu aku cari makhluk. Aku tak dapat merasai engkau ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahab, Ya Karim ada dekat denganku, lebih dekat dari urat leherku. Sebab tu aku mencari Abdul Rahman, Abdul Karim, Abdul Wahab, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahab, Abdul Karim. Dalam Asma Husna, saya tak masuk sini sebab itu yang last ni. Kalau tak ada duit, senang je ya Rozak. Baca 40 kali, 100 kali, 1000 kali. Ya Razak. Kalau hutang nak buka jalan keluar hutang, ya Fatah. Ya Razak, ya Fatah, baca. Yakinlah Allah akan datang ke rezeki dan buka jalan keluar kita. Tapi orang kata, takkanlah zikir dia kot, kita akan berusaha kerja. Saya beri secret dia. Kerjamu hanya mencari redha Allah. Apa yang Allah redha kamu buat, kamu buat. Saya menyuluh diri saya, Allah redha saya menyebarkan ilmu Asma Husna. Masa yang aku yang lain itu, Allah uruskan semuanya. Anak saya Allah uruskan, suami saya Allah uruskan, pekerja saya Allah uruskan. Semua Allah uruskan. Syaratnya, kamu cari redha dia. Kamu keluarkan potensi dirimu untuk ummah.
Ya Latif, lembutkan hatiku yang keras, akan gemetar hatiku ketika disebut namamu. Dia ada banyak lagi, akan meresap ilmu-ilmumu, akan meresap ayat-ayat Quran. Ya. Selama ini kita ini bila datang suatu panggilan, panggilan itu macam inilah, datang surat jemputan dan SMS, datang usul Asma Husna. Itu sebenarnya panggilan dari Allah, agenda yang baik. Lepas tu kita hati kerah ni, kalau hati kerah ni macam mana? Dia melantun kembali. Masa nyanyi-nyanyi Asma Husna apa? Ya, banyak kerja dia tak siap lagi ni. Dia kata, no Allah, I don't want to go. Sebab apa? Dia nampak mesej daripada orang library. Dia tak nampak mesej daripada yang baik. Sebab apa? Tericat tadi dia kait bincang tadi. Ya. Bila kita lalu kat masjid, kita nampak ada banner. Malam ini ada ceramah agama ni, bab ni semua. Jangan kata tidak. Itu Allah kata, mari datang, aku nak bagimu ilmu, kamu tak cukup ilmu lagi ni. Itu panggilan Allah tu, jangan kata tidak. Kalau kamu kata tidak, berarti kamu memaling wajahmu daripada Allah. Apa kesannya? Takut-takut di akhirat esok Allah paling wajah daripada kita. Nak buat apa? Nak cari siapa? Ya. Jadi dalam tim ini bila ada panggilan, ada SMS, ada jemputan kepada kebaikan, insya-Allah saya akan buat. Pantang dengar ada kuliah ceramah nak meningkatkan diri, nak menambahkan diri persiapan akhirat gitu, utama yang nak pencen-pencen yang 45-50 ni. Bukan tak suruh buat kerja kat office. Kerja dia adalah to become advisor and consultant. Pengalaman yang ada tu, cari anak-anak muda ni, pekerja muda-muda begitu je aja. Tak usah charge pula. Ni charge juga. Tak ada bayaran konsultan, buat apa nak charge. Tugas kita menulis panduan-panduan. Itu tugas kita. Ya. Orang nak pergi kat kita pun dah sakit lutut, lambat, tak payah bagi orang muda-muda. Orang muda-muda tak cukup pengalaman. So kita ada pengalaman, curahkan pengalaman itu. Ya. Yang Hafiz yang Muhammad, kita kena pagar jiwa kita. Dah bersih dah ni. Ya. Tetapi syaitan dia mengintai-intai. Bila masa kita lega, dia masuk balik semula. Ya, jadi kena pagar. Ya Hafiz ya Muhammad, lindungi pelihara pagar di hatiku dari bisikan nafsu dan syaitan. Ya. Kemudian yang baik, yang ini menyerah diri. Daku menyerahkan seluruh jiwa raga untuk agendamu, jadikan daku abdimu yang sejati. Kalau dalam konteks office, kalau dalam konteks diri saya adalah advisor kepada student saya. Masuk student kalau yang Muslim, nombor satu sekali soalan, dah semayang ke belum? Pakai logik akal, semayang tak ada kaitan dengan SGPA. Logik akal. Solat tidak ada kaitan dengan CGPA. Sebab apa? Orang bukan Islam dapat 4 flat tak semayang pun. Pakai akal yang tak disuruh dengan nur. Tetapi bila disuruh dengan nur, kejayaanmu datang dari Allah. A-mu diberi oleh Allah, B-mu diberi oleh Allah, lulus gagal semua diberi oleh Allah. Maka kau dekatkanlah dirimu dengan Allah. Minta hanya ilmu, kekuatan, kesabaran. Kita dengan anak murid kita, dengan kawan-kawan kita, staf kita, kadang-kadang agenda kita bantu orang. Hidupkan jiwa yang mati. Yang Alim yang Hakim yang Rashid guna minta ilmu makrifat. Ini adalah proses pertama, 3 bulan pertama untuk mendapat connection. Dapat connection, dapat aura tu, energi tu, dia akan terzahir dalam tindakan-tindakan kita. Dan yang akhir ni, yang ni kena usul lagi 2 hari. 99 nama ni, tapi ada buku-buku kat luar tu boleh jadi panduan. Memanggil nama-nama Allah mengikut situasi dan keperluan sambil berbicara dengan Allah. Dalam situasi macam ni nak panggil nama apa, saya tak sempat dah nak buat hari ni, sebab 99 nama terlalu banyak. Perlukan waktu yang lain. Dan kita pergi kepada mendapat energi dalam konteks merayu, memohon. Saya tunjukkan gambar Raja iceberg tadi. Jadi ini nasnya dalam surah Al-A'raf 180. Allah hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Saya tak payah baca dengan sekian paragraf itu. Terus kita pergi kepada apa topik kita hari ini. Ciri-ciri keseronokan bekerja. Saya bagi yang dulu, kan kita bagi Asmaul Husna.
Yang pertama, orang yang tenang dan ceria. Seronok lah tenang dan ceria. Tension muka tak seronok lah kan. Kerja tepat masa, mencapai target, rajin dan dipermudahkan, baru seronok. Nah, kalau buat seronok, kerja tak siap, masuk bilik buah kena marah, baru seronok tak? Itu namanya bermalas-malasan, bukan seronok. Kerja berkualiti, baru seronok. Kerja kerana minat, baru seronok, bukan dipaksa. Ada semangat sepasukan, seronok pergi kerja sebab kawan-kawan semua bagus, semua suka tolong sebagainya. Bekerja dengan merendah diri tanpa ego. Ya, orang yang ada ego ni tak ada orang dekat ke dia. Ya. Kerja memberi manfaat. Ya. Kerja dengan penuh kreativiti dan inovatif. Sentiasa tiap hari ada je benda baru kita buat. Satu kepuasan. Kerja dengan ikhlas, bersih hati dan positif thinking. Ya, apa juga dapat cabaran, positif itu ada hikmah. Mudah mengikut disiplin. Ya, semua ini di antara perkara yang membawa keseronokan. Dan saya tambah lagi beberapa perkara, sentiasa bermotivasi. Seronok kerja kan ada motivasi. Cadangan mudah diluluskan oleh bos seronok. Ya, bawa paperwork, okay, no problem. Dulu budget clear. Ya. Kalau buat paperwork asyik kena reject, tak seronok kan. Ya. Kerja dengan kerendahan, yang kita bilang tadi. Kerja tanpa kepentingan diri, ya, mendatangkan keseronokan. Kerja dengan ilmu dan kemahiran, penuh dengan kemahiran. Kerja dengan komunikasi berkesan. Ni asyik communication breakdown aja, kita cakap macam ni orang faham macam lain. Kita patutnya distribute, ya, all the information, tiba-tiba orang tak dapat information, tak datang meeting. Kita tak datang meeting, tak dapat invitation meeting. All communication breakdown. Tak seronok kan? Sentiasa maju ke hadapan. Ya? Sentiasa ada improvement. Ya? Macam mana nak capai itu? Okay, kita pergi satu persatu. Saya terus pergi kepada nama-nama Allah dan bicara hati. Saya dah tunjukkan teknik dia. Teknik bicara hati tadi, zikir kalau boleh lepas solat 40 kali, ataupun kalau dalam pejabat boleh buat 7 kali atau 3 kali sambil berjalan, ya, sambil depan komputer, sambil je zahir mau bekerja, hati mau menyebut nama Allah. Macam tu je teknik dia, ya. Tak payah nak duduk dekat semayang sekejap nak zikir, ya, ya. Mesyuarat dia dah on dah tu, ya. Dah lambat datang mesyuarat, ya. Dah tak seronok pula kan, ya. Tak ada masalah. Duduk aja, jalan aja, semua boleh hati, tak ada siapa boleh kacau. Tak ada siapa boleh marah kita nak zikir hati ni, ya. Ya Salam yang maha menenangkan. Nama Ya Salam ni banyak makna dia. Dia juga yang maha menyembuhkan kalau dalam konteks sakit. Dalam konteks pekerjaan kita nak tenang, nak damai, Ya Salam ini yang maha menenangkan, yang maha mendamaikan, ya, yang maha menceriakan. Bolehlah. Doa dia atau bicara hati dia, tenangkan dan damaikan jiwaku agar aku dapat melaksanakan kerjaku ini dengan cemerlang. Itu contohlah bicara hati ini. Hati kita buatlah sendiri. Ikutlah nak cakap bahasa Tamil ke, bahasa Indonesia ke, ya. Allah itu pencipta semua bahasa. Dia faham semua bahasa, ya. Kadang-kadang dia tak cakap, hamba faham suara dalam hati kita, kan. Macam mana nak dapat tepat masa dan mencapai target, iaitu rajin dan dipermudahkan. Beberapa nama Allah yang boleh kita amal, yang baik, yang maha merancang dan mengatur. Aturkan kerja kami dengan agendamu agar kami dapat menyiapkan kerja dengan tepat, ya. Yang baik ini salah seorang sahabat saya, Profesor Nadia daripada UMT, masa dia buat PhD, dia amal nama yang baik je, tak cakap nama lain. Dia tak didedahkan, satu je. Baru jumpa dengan saya baru ni, dia kata, bila saya share dengan Asma Husna, dia kata, Masya Allah, dia kata nama yang baik ni pun dia dah tersungkur, dia permudahkan PhD dia, ya. Kalau kita amal 99 nama, lagi lah tersungkur-sungkur gitu, kan. Jadi ini Allah akan, ya, memudahkan segala waktu-waktu kita. Dia bantu kita buat time management, on time dan sebagainya, ya. Ya Allah, ya awal, ya akhir, yang maha mempercepatkan dan maha melambatkan. Ada orang confused, ya, dia tak nak baca nama-nama yang dia rasa negatif. Mesti ada nak cepat tak? Yang awal je lah, yang akhir tak boleh baca, boleh tak? Jadi jawapan saya, kalau semester 1 belajar Asma Husna, dia ada semester juga. Semester 1 boleh, masuk semester 2 kena buat dua-dua, ya. Saya bagi contoh macam ni. Kalau naik bas, saya biasa naik bas, kita sakit perut, kita baca yang awal, nak suruh bas laju cepat
cepat sampai menjadi perut ni. Ya? Kita baca ya akhir nak apa? Lampatkanlah sakit perut aku ni. Ada kegunaannya. Ya? Jadi contohnya kat sini. Ya awal mempercepatkan dan yang maha melambatkan ya akhir. Percepatkan kerja-kerjaku dan lambatkanlah deadline kerja ni. Sehingga aku tidak dapat menyiapkannya mengikut yang diperlukan. Most of the time, pengalaman saya bertunggu lama nak siapkan semua deadline ni. Tiba-tiba, Dato' Wan, meeting tu cancel minggu depan. Masya Allah, sakit hati. Kita ni berkorban lah benda lain semua ni. Nak balik lambat sebagainya sebab apa besok deadline. Rupanya pukul 5 petang dia mesej kat kita, besok tak jadi meeting. Ya akhir melambatkan. Ya, jadi jangan panik. Ya, jadi kalau kita rasa ya anak kita sakit sebagainya, pergi utamakan anak dulu, kerja tak siap tak apa. Most probably deadline will be extended. Ni kena yakin dengan nama yang baik. Ya, dia ni tak pernah menzalimi hamba-Nya. Hamba-Nya yang selalu mengecewakannya. Dia tak pernah mengecewakan hamba-Nya. Ya, jadi itu sebagai contohlah. Tips dipermudahkan dan dibuka jalan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahid, Ya Karim ini adalah nama minta dipermudahkan segala kerja. Ya, sesungguhnya Engkau yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Penolong. Ini semua makna dia. Ya, kemudian ni artinya kita menyeru dengan bermakrifat. Ya, sebab itu kita kena ambil makna dia, jangan sebut nama dia saja. Sebab kita bukan orang Arab. Kalau kita buat orang Arab sebut tu tahu dah makna dia kan. Ya Allah yang Fatah yang Maha membuka jalan, kami mohon padamu agar Engkau membuka jalan bagi kami dalam menyelesaikan kerja-kerja kami. Dan saya nak fahamkan kita, ada orang dia confused. Betul ke zikir je ni? Zikir ini, sebut nama Allah ini kerana Allah itu dialah yang mencipta peristiwa. Kita, jalan kita susah, Dia yang mencipta peristiwa susah tu. Jadi dia juga yang boleh mencipta peristiwa memudahkan. Itu kena yakin. Dengan ainul yakin. Ya. Kita sakit, peristiwa sakit dicipta oleh Allah. Dan obat itu juga dicipta oleh Allah. Janganlah jadi diri kita ni dipanggil ahli asbab. Ahli asbab ni, kalau saya lambat, mesti ada sebab ni. Tak ada kaitan Allah pun. Kita kata tak? Kalau cepat, mesti sebab ni sebab aku hebat. Sebab akulah yang mencepatkannya. Ya. Jadi tu ahli asbab, iaitu orang yang tak perlu Allah dalam hidup dia. Tak payah terima kasih lah ke Allah kan kita buat, orang buat semua. Ya, jadi kita jadi ahli tajrid. Ya, dalam hikam disebut ahli tajrid, bila berlaku satu perkara Allah dulu datang dalam fikiran dia. Oh, Allah lah yang mengatur semua ini. Ya. Jadi dengan sebab itu, maka kita minta dengan Allah. Minta dengan Allah itu permulaan inisiatif kita. Ya, mulakan pekerjaanmu dengan menyebut nama Allah dulu. Nama Allah yang ada 99. Kalau kamu susah dalam pekerjaanmu, sebutlah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahid, Ya Karim. Kemudian Allah akan berilah petunjuknya, Allah akan berilah bantuannya. Kadang-kadang melalui ilham dalam fikiranmu, kadang-kadang ilham dalam fikiran orang kelilingmu, kadang-kadang dicipta peristiwa yang kamu tak sangka-sangka. Berbagai-bagai cara. Tak mampu kita fikir kerana Allah itu maha hebat. Kerja kita sebut dia dalam minta aja. Yang Fatah membuka, yang Maha membuka jalan, kami mohon padamu. Bila kita kata yang membuka jalan, cara Allah buka macam mana? Di luar kemampuan akal untuk memfikir. Kerana dia Maha membuka. Tengok dia buka pintu langit. Seluas-luasnya orang tak cuba cari penghujung langit. Takkanlah masalah kecil kita dia tak boleh buka jalan. Tapi sebab kita tak minta tolong dia selama ni, kita pergi cari Abdul Fatah. Melakukan kerja yang berkualiti tinggi, baru semua. Ya. Di antara namanya, kita perlu kebijaksanaan untuk menjadi kerja kualiti tinggi yang ada di Hakim Ya Rashid. Ya. Jadi kadang-kadang ia datang melalui kursus. Ya. Ia datang melalui orang datang tiba-tiba advice kita. Dia datang melalui lepas kita semayang duha dan dapat ilham. Duduk depan komputer mengalir, macam-macam cara. Kebijaksanaan itu datang. Melakukan kerja kerana minat. Ya Zahir yang maha menampakkan, Ya Baik yang maha menyusun. Nampakkan potensi diriku agar aku dapat melakukan kerja cemerlang berasaskan kepada potensi yang kau kurniakan. Kalau ada orang pejabat pendaftar kat sini, saya nak beritahu.
kena membuat satu sesi eksplorasi diri. Explore semua potensi yang ada dalam UUM ni, contohnya UUM lah. Dan position everyone dengan task yang sesuai dengan potensi dia. Baru dia datang minat bekerja. Minat itu datang kerana kamu ada potensi. Kamu buat based on your potential. Tapi kalau tak ada potensi, kena paksa buat. Orang tak ada potensi berceramah, suruh datang ceramah, dia pegang kertas. Orang yang potensi ceramah, begini, satu hari kita tak ada cukup. Ya, seronok dia. Tapi orang yang boleh berceramah, tu orang duduk kat belakang tu, dia panas. Dia nak mari kat depan cakap. Tu yang akhirnya saya tanya, kejap tanya soalan. Kita salah position orang tu. Orang yang memimpin, kita suruh dia jadi follower, siap kena kritik aja lah pemimpin itu. Seorang follower, kita letak dia jadi pemimpin, hara. Dia tak tahu nak memerintah, nak menyuruh. Takutlah nak suruh. Nak cakap macam mana kat kecil hati dia. Tak boleh jadi pemimpin. Tapi kita tak buat eksplorasi diri, menuduh potensi diri, kita main letak aja semua orang ikut suka kita. Maka kita komplain, kerja tak cemerlang, kerja ni tak ni sebagainya. Allah sudah mencipta setiap manusia ada potensi seperti bulan, bintang, matahari. Matahari potensi dia memancar cahaya, suruh dia malam-malam hari memancarkan cahaya bulan, dia tak boleh buat. Kita ni ada potensi kita, suruh benda yang bertentangan dengan potensi kita tak boleh buat. Dan ada orang dia nak buat juga walau dia tak ada potensi sebab dia nak duit, kepentingan duit, maka dia lingkuplah hidup dia. Jadi ini penting, terutama HR yang nak menyusun orang pekerja-pekerja nak letak kat mana, dan juga bos-bos. Ya, senang je zikir yang biar Zohir, tapi dia ada tambah lagi sebenarnya kat sini juga, kena buat yang paling, susunkan staf ni kat mana yang sesuai ya Allah. Ya? Mewujudkan semangat sepasukan. Nah, ni tadi yang saya sebut ya Rahman ya Rahim ya Jamil. Ya, bayangkan ada tali yang mengikat antara hati-hati kita. Dan juga dia boleh dialirkan semasa kita bersalam. Salam pegang tangan, baca ya Rahman ya Rahim ya Jamil. Mengalir aura kasih sayang. Bila aura kasih sayang mengalir, keluarlah kebencian, dendam, ketidakpuasan hati dan sebagainya. Ya Afu ya Syakur, untuk mewujudkan team working, minta dengan Allah sifat pemaafmu dan menghargai, agar kami mampu bermaaf-maafan dan harga menghargai, hormat menghormati. Ya Wahab yang maha menolong, alihkan sedikit sifat Al-Wahabmu kepada kami, agar kami suka tolong menolong sesama kami. Ya Kudus ya Jari yang maha suci lagi maha jenis, sucikan jenis hati-hatiku dan hati-hati kawan-kawan sekerjaku daripada kebencian, dendam dan hasad dengki. Ini yang menghalang teamwork. Nak tolong tak boleh kalau ada benci ke orang. Ya. Jadi ini semua adalah amalan-amalan kita boleh buat sebelum datang kerja pagi-pagi dalam kereta, dalam travelling. Ya, amalan ni jadi masuk office semua ada teamwork, team spirit. Ya, very high team spirit. Tip bekerja dengan kerendahan diri tanpa ego. Saya sebut tadi orang semua tak suka orang ego. Ya. Yang ahli yang maha tinggi